سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأعمال الحج ثلاثة أشياء: أركان وواجبات وسنن. فالأركان خمسة: الإحرام وهو نية الدخول بالحج، ويستحب أن يقول مع ذلك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وآخرها طلوع فجر ليلة النحر. Kata musannif rahimahullah, wa a'malul haji thalathatu asya. Dan pekerjaan haji itu ada 3 perkara. Jadi pekerjaan haji yang kita nak buat, jadi tak lepas daripada 3 perkara ni lah. Yang pertama rukun, dan yang kedua wajib, dan yang kedua sunnah. Ada rukun haji, wajib haji, dan sunat haji. Okay. Jadi di dalam bab haji ni, dalam mazhab kita Syafi'i, di sini kita bezakan antara rukun dan juga wajib. Adapun pada selain daripada bab haji, rukun dan wajib dengan satu makna yang sama. Tapi bab haji, rukun maksud lain, haji maksud lain, wajib maksud lain. Kata syarah kita, sayati fi kalamil muallif rahimahullah at-tafriqu baina arkanil haji wa wajibatihi wa sunanih wa ma yatarattabu ala dhalika min ahkamin, wa dhalika ba'da al-kalam ala wajibatil haji. Kata syarah kita, dan akan datang pada kalam musannif nanti perbezaan, membezakan antara rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji dan sunat-sunat haji. Dia akan sebutkan, dan juga apa yang akan berlaku atasnya tiap-tiap satu daripada 3 ni min ahkami, daripada hukum-hukum. Kalau tak buat rukun jadi apa? Tak buat wajib jadi apa? Tak buat sunat jadi apa? Jadi apa yang berlaku? Apa yang yatarattab daripada yang atas yang demikian. Dan yang demikian itu at-tafriq tu ba'dal kalam ala wajibatil haji. Dia akan sebutkan selepas perbicaraan dia mengenai wajib-wajib haji. Cuma untuk ni kita nak baca sikit je, atau mungkin nantilah esok ataupun lusa. Cuma untuk sebelum sampai tu, untuk kita faham mudah, rukun haji ni iaitu satu benda yang tak dapat tidak mesti ada untuk nak terjadinya haji. Ada takrif dah yang nak bagi secara mudah faham. Rukun, kalau kita tengok rukun solat, tak ada satu jadi tak solat? Tak jadi solat. Samalah di sini, tak ada satu tak jadi haji. Itu rukun, iaitu benda yang tak dapat tidak mesti kena buat untuk terjadinya haji. Itu rukun. Dan kalau kita tinggalkan dia, haji kalau kita tinggal rukun, bukan kena dam, haji tak jadi. Haji itu tak jadi terus. Adapun wajib haji, kita tinggal, haji jadi, tapi kena dam. Haji sah, haji jadi, tapi bezanya kena dam.
Itu rukun dengan apa ni, wajib. Rukun tak buat tak jadi haji, wajib tak buat jadi haji tapi kena dam. Bab dam tu kita ngaji bab belakang nanti. Apa dia perkara-perkara yang menyebabkan kena dam. Adapun sunat pakat-pakat tahulah. Sunat. Buat tak dapat apa, buat apa ni? Buat rugi, buat apa ni dapat pahala lah. Itulah kesempurnaan dia. Dan tak buat tu rugi. Adapun apa cacatnya ibadat haji, tak ada cacat apa. Kemudian fal arkanu khamsatun, dan dia kata rukun-rukun itu ada 5. Rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada 5. Yang muktamadnya yang kita duk ngaji belum ni apa dia? 6. Kita tengok nanti dia sebut. Yang pertama niat, lepas tu wukuf, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, yang kelima bercukur ataupun bergunting. Dia tak sebut tertib. Yang ni tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun. Jadi semua sekali 6 lah. Beza semua sekali 6. Dan rukun umrah apa ramai? Kau umrah apa? Apa beza umrah dengan haji? Wukuf. Umrah tak ada wukuf. Umrah tak perlu kita nak keluar daripada apa ni, Mekah tu, daripada tanah halal tu. Jadi kalau umrah ada 5 rukun dia. Adapun haji 6. Sebab dia tak ada wukuf. Jadi yang rukun yang pertama al-ihram. Apa dia ihram ni? Wahwa al-ihram tu niyatud dukhul fil haji, iaitu niat masuk di dalam ibadat haji. Kalau nisbah dengan solat tu kita panggil takbiratul ihram lah. Nak masuk dalam solat, takbiratul ihram, waktu tu kita niat. Tapi kalau dalam ni panggil ihram. Lepas tu kalau dekat solat, kita keluar solat, kita panggil apa? Salam. Ataupun kita panggil taslim. Ada juga sebut taslim. Tapi dalam bab haji, dia tak guna perkataan salam, tapi guna perkataan tahallul. Guna perkataan tahallul. Benda yang sama lah. Yang ni keluar cuma dalam haji ada 2 tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Bila buat tahallul awal, sebahagian perkara muharramat dah boleh buat dah. Lepas tahallul tsani, yang benda perkara-perkara yang haram buat tu semua boleh buat dah. Perkara-perkara yang haram buat sebelum dia ihram. Kalau misbah dengan bab puasa, imsak. Mula sekali buat puasa bila? Fajar tu. Kita imsak kat situ. Maknanya kita dah niat, lepas tu kita akan imsak. Lepas tu kita berbuka. Maghrib berbuka. Tapi dalam bab ni kita panggil tahallul. Sana panggil berbuka, sini panggil salam. Itu bab istilah aja berbeza. Sebenarnya dia dah kira dah habis dah daripada ibadat yang dilakukan. Jadi ihram di sini adalah masuk dalam niat, masuk dalam ibadat haji. Al-makna, kata syarah, anna min arkanil haji an-niyata. Daripada rukun-rukun haji itu niat. Wahya, dan niat tu an yastahdira biqalbihi wujuban niyatad dukhul fil haji. Niat itu maksudnya dihadirkan dalam hati dia, wajib, secara wajib. Istihdaran wajiban. Istihdar yang wajib. Dia istihdar apa dia? Niyatad dukhul. Dia istihdar hadirkan niat masuk dalam ibadat haji. Itu yang wajib. Sebab niat ni tempat dia mahalluhul qalb. Tempat niat tu di hati. Itu yang betulnya. Adapun kita bertutur tu, itu sunat sahaja. Itu sunat. Wa amman nutqu bin niyyati fa sunnatun kama sayati. Adapun bertutur dengan niat, maka itu adalah sunat seperti mana yang akan datang. Kalau ikut hadis yang warid Nabi bertutur dengan niat dalam ibadat haji.
Dan dikiaskan dengan dalam ibadat yang lain juga. Dalam mazhab kita disunatkan juga untuk kita bertutur dengan niat, berlafaz dengan niat. Wala tajibu niyatul fardiyati jazman. Dan tak wajib niat fardu. Kata haji yang fardu sebagainya tak wajib. Lepas tu li'annahu law nawan nafla waqa'a 'anil fardhi. Kalau dia niat sunat pun jadi fardu juga kalau dia belum buat lagi. Ini niatlah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat buat ibadat haji dan aku berihram dengan dia kerana Allah Ta'ala. Tak perlu dia kata nawaitul hajja fardhan ke ataupun nawaitul hajjal mafrud dan sebagainya. Tak perlu. Dia nak kaitkan dengan fardu tu tidak wajib. Sebab apa? Kalau lah dia niat sunat sekalipun, tetap haji tersebut jadi haji yang wajib. Niat tu akan jadi haji yang wajib kalau dia belum buat lagi ibadat haji. Kemudian dalam melakukan ibadat haji ni dia ada 3 jenis lah. Kalau biasa dengar sebelum ni, ada dinamakan haji ifrad, orang kita sebut, ada dinamakan haji tamattu' dan ada dinamakan haji qiran. Kalanya selalunya benda-benda macam ni hak pandai orang-orang dah pernah pergi haji. Ni depa lebih daripada orang mengaji. Sebab ada orang mengaji dia pening sikit, apa haji qiran, apa haji tamattu', apa haji ifrad. Tapi kalau hak orang-orang tua-tua kita dah pernah pergi haji tu, ada masuk khusus haji tu, dia tahu apa haji qiran, apa haji tamattu' dan apa dia. Walaupun dia tak mengaji berkitab tapi sebab dia dah pergi kan. Dan sebelum tu dia masuk khusus, dia baca. Tambah juga orang-orang tua-tua kita dulu ni dia pergi melalui jalan jalan laut. Dan masa tu agak lama. Dan dia boleh ambil masa dalam kapal tu untuk membaca. Jadi orang kata pi tu ada ilmu lah. Mau sekarang ni harap kepada khusus tu lah. Perjalanan tu sekejap. Perjalanan hanya dalam berapa jam sampai. Nak baca pun tu pun kalau rajin buka lampu. Mereka tutup lampu gelap. Buka lampu balik pun tak nak makan. Tu pun kita tidak lah. Anak lah. Baik. Jadi kita akan tengoklah apa dia haji ifrad, apa haji tamattu' dan apa haji qiran. Dan dalam mazhab kita yang paling afdal haji ifrad. Dalam mazhab kita yang paling afdal adalah haji ifrad. Khilaf antara mazhab Malik kata hak afdal yang ni, mazhab Ahmad kata yang ni. Mazhab kita ifrad afdal. Baik, yang pertama al-ifrad wa aujuhu ada'in nusuk salasah. Jalan-jalan ataupun wajah-wajah melaksanakan nusuk ibadat haji ini ada 3. Yang pertama al-ifrad. Wa huwa al-ifrad tu an yuhrima bil haji wahdahu. Dia ihram dengan haji sahaja. Dia ihram buat haji je. Wala yushtaratu an ya'tiya ba'dahu bi umratin. Tak disyaratkan pun dia selepas tu dia memang kena buat umrah. Tak syarat pun. Tapi kalau orang buat haji, lepas tu dia buat umrah dalam tahun yang sama, tu dinamakan haji ifrad. Kenapa panggil haji ifrad? Haji tunggal. Maksudnya sebab dia tunggalkan, dia pisahkan antara umrah dan juga haji. Dia tak buat sekali. Sekali ada qiran dia buat sekali. Dia pun niat sekali. Dia niat sekali. Kampung niat sekali. Saja aku buat haji dan umrah. Buat sekali. Tapi buat amalan-amalan haji tapi dapat umrah sekali. Dia buat amalan haji tapi dapat umrah. Tu pada haji qiran. Haji ifrad dia buat haji dulu. Lepas buat haji, dah habis dah ibadat haji, lepas tu dia niat pula umrah. Dia bukan niat terus lah, dia syarat dia kena pergi ke tanah halal. Dan keluar daripada tanah halal dia dekat. Ni contohnya Mekah. Okey, ada tanah halal. Ada tanah haram. Ada garisan dia lah. Kita kata ni garisan tanah haram. Selepas garisan ni semua tanah halal. Okey. Jadi bila dia nak buat haji, nak buat umrah, dah settle lah haji, dia kena keluar melepasi tanah haram ni, duduk ke tanah halal, baru dia boleh niat. Sebab tu kalau orang yang nak pergi umrah,
dia nak buat umrah lagi sekali, dia akan keluar ke tanah halal, sama ada dia pergi ke Hudaybiyah ataupun pergi ke Ji'ranah ataupun pergi ke Tan'im. Itu tempat-tempat tanah halal lah tu. Dia akan pergi ke tanah halal, dia niat boleh masuk balik. Lepas tu kat sana nanti ada tempat mandi lah. Ada tempat mandi, tempat orang tukar pakaian apa semua. Cuma pergi tu jaga-jagalah. Sebab anak masuk dalam masjid tu tengok orang tukar pakaian lah, pakai spender. Buka atas tu. Jangan tahu apa nak buat haji. Lepas kelang kabut, dia pun jadi takut kan. Orang Asia lah, belah-belah Indonesia, dia jadi takut apa semua. Jadi dia pun nak pakai tu kan, nak pakai tu lah satu. Lepas tu nak dah jadi macam kelang kabut apa semua, dia pun buka baju tu, buka tinggal. Ya Allah. Boleh ada. Amat banyak tu. Tak. Cuma nak mudahnya pakai apa? Pakai siap-siap dah. Untuk sama jubah. Nak buat macam tu lah. Ustaz Nizam kata dia buat macam tu. Nak pakai siap-siap. Sebab kalau di Malaysia ni sama ada orang pergi ke Madinah dulu ataupun pergi ke Mekah terus. Jadi yang pergi ke Mekah terus tu, dia pun akan pakai siap-siap daripada Malaysia. Dia akan pakai siap-siap daripada Malaysia. Jadi sekarang semua orang malu. Dia malu nak pakai. Jadi bila dah malu nak pakai, dia pakai baju biasa dulu. Sekali dalam flight baru dia nak tukar. Dalam flight memang susah lah. Nak tukar dalam flight agak susah. Jadi Ustaz Izan kata, dia pakai, dia jadikan kain ihram hak bawah tu sebagai kain pelikat. Jadi macam kain pelikat, lepas tu dia pakai jubah. Pakai jubah lagi, dia buka pakai tu je lah. Atas tu. Macam anak itu anak pergi ke Madinah, jadi tak ada masalah lah. Anak pergi ke Madinah dulu. Jadi anak akan mikot di nama tempat dia Zulhulaifah, ataupun sekarang ni dikenali sebagai Abyar Ali, ataupun sebut Bi'ir Ali, Telaga Ali. Jadi akan berhenti di situ. Itulah tempat Nabi mikot. Berhenti situ, mandi, mayang. Lepas tu niat lah. Lepas tu niat. Lepas tu jalanan ke Mekah. Baik, bijak pula dah. Cuma nak cerita kat sini, haji ifrad iaitu kita buat haji dulu, kemudian baru kita buat umrah. Sebab apa dinamakan? Dia kata fa illam ya'tamir kana ifradan mafdulan. Kalau dia tak buat umrah, maka itu adalah ifradan mafdulan. Ifrad yang mafdul. Kurang ni lah. Banding kalau buat umrah lepas tu lagi fardin, yang ni mafdul. Fardin ni lebih lagi lah. Ni mafdul. Wa summiyal ifradu bidzalika, dinamakan ifrad dengan demikian tersebut. Buat haji dulu, lepas tu buat umrah, dinamakan haji ifrad kerana diifradi kulli minal haji wal umrati bi ihramin wa amalin. Kerana tertunggalnya tiap-tiap daripada haji dan umrah dengan ihram dan juga amal. Amalan haji, ihram haji, amalan umrah, ihram umrah. Tak lain-lain, tak sekali. Dia tak buat sekali. Ni buat sendiri, yang ni buat waktu lain. Jadi namakan ifrad, tunggal. Ada yang tak faham ni ifrad? Boleh? Boleh ya? Yang kedua tamattu'. Ni ana baca slow sikit. Yang kedua at-tamattu' wa huwa an yuqaddimal umrata 'ala al-hajji summa ba'da al-faraghi minha yuhrimu bil hajji. Wa summiya bidzalika litamattu'ihi bi mahdhuratil ihrami bainan nusukain. Yang kedua haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Tamattu' ni bersedap-sedap. Pasal apa panggil bersedap-sedap? Sebab orang ni dia buat umrah dulu. Lepas dia buat umrah, satgi nak haji baru dia niat haji. Tak? Dia masuk dengan niat umrah dulu. Jadi contohlah kata dia datang 10 Zulhijjah. Dia datang 10 Zulhijjah.
Zulkaidah, Zulhijjah. Dia datang 1 Zulhijjah. Jadi dia sampai mai awal. Jadi dia tak niat lagi haji. Kalau niat haji sakit lah. Dia kena pakai pakaian ihram tu. Kalau 40 hari sebelum tu dia niat, 40 hari tu dia tak boleh pakai lah pakaian-pakaian yang berjahit semua tu. Okay. Jadi 1 hari dia tak niat lagi, dia niat umrah. Lepas tu dah buat umrah settle. Ada umrah sekejap lah. Sehari tu boleh siap dah. Jadi dah habis dah 1 bulan tu dia sampai dan dia buat ibadat umrah habis. Lepas tu kemuncak ibadat haji ni bila? Wukuf di Arafah 9 bulan. Selepas zawal. Jadi antara 1 bulan sampai 9 bulan tu dia bersedak-sedak. Bersedak-sedak macam mana? Tak ada perkara-perkara benda-benda yang dilarang untuk dia buat. Sebab dia bukan dalam ihram. Dia habis buat umrah dah. Haji dia tak niat lagi. Jadi dia bukan dalam ihram. Bila dia bukan dalam ihram, dia boleh nak buat apa? Dia nak bersama ke, nak pakai wangi-wangian ke, nak pakai pakaian macam biasa dia duk pakai ke, tidak ada masalah. Sampai hari ke-9 tu, waktu tu baru dia pergi ke Arafah, dia ni, lepas tu baru dia niat. Jadi yang kata dalam waktu tempoh tu antara 2 nusuk, dia bersedap-sedap antara tu waktu tersebut. Sebab tu dia kata sini wa huwa an yuqaddimal umrata 'alal hajj. Dia takdimkan umrah atas hajj. Kemudian selepas habis daripada umrah, minal umrah yuhrimu bil hajj. Dia pun takbirkan dengan summa, ada masa lagi. Sebab tu kenapa baru dah diihram dengan haji dan dinamakan dengan tamattu' ni li tamattu'ihi, kerana bersedap-sedapnya dia dengan perkara-perkara yang diharamkan semasa ihram. Maknanya dia boleh buat. Perkara-perkara yang diharamkan masa ihram tu dia boleh buat sebab dia bukan dalam ihram. Bainan nusukain, antara 2 ibadat, haji dan juga umrah. Jadi tengah-tengah tu dia relax. Kalau tunggal pun tunggal lah juga, tapi tunggal masuk tunggal yang tadi. Dia buat haji dulu, lepas tu baru dia buat umrah. Hak ni pun tunggal juga, tapi cuma dia takdimkan umrah dulu baru buat haji. Dinamakan tamattu'. Sebab dalam waktu tu dia bebas. Dia sedap lah dia orang ni. Tapi haji tamattu' ni ada ada dam dia. Buat haji tamattu' ni ada dam. Yang ketiga kiran. Tamattu' faham ah? Jelas. Okay. Yang ketiga kiran. Wa huwa an yuhrima bil haji wal umrata ma'an. Kiran ni dia buat sekali. Kiran ni dia berserta. Ada muqaranah, berserta. Sebab apa? Dia sertakan haji dan niat haji dan umrah tu sekali. Niat haji dan umrah sekali. Ataupun dia niat umrah dulu, lepas tu dia masukkan ibadat haji dalam tu. Au an yuhrima bil umrati summa yudkhila 'alaiha al hajj qabla syuru'ihi fi a'maliha. Dia niat dia umrah tapi dia tak buat lagi. Lepas tu dia masukkan niat haji dalam tu. Sebelum dia qabla syuru'i, sebelum mula ia pada amal-amal umrah. Dia tak buat lagi. Lepas tu dia tak buat dah amalan umrah tu. Summa ya'malu amalal haji fi suratain. Pada kedua-dua rupa ni, sama ada dia niat sekali nawaitu umrah haji dan umrah, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Taala, ataupun dia niat dulu umrah, lepas tu dia masukkan ibadat haji dalam niat tersebut. Pada kedua-dua rupa masalah ni, dia akan buat ibadat haji. Dia akan buat ibadat haji, dia akan wukuf di Arafah, lepas tu dia akan tawaf, dia akan sa'i, dia akan gunting dan sebagainya. Dia buat ibadat haji tapi dapat dua-dua sekali. Dia dapat haji, dia dapat umrah. Dia dapat haji, dapat umrah. Fayahsulani, maka hasillah kedua-duanya. Hasil umrah, hasil haji. Ini pun ada dam kau. Lepas tu afdal ifrad. Kenapa dinamakan kiran? Wa summiyal kiranu bidzalika liqarnihi bainal haji wal umrah. Kerana menyertakan ia seseorang tu antara haji dan umrah, sertakan sekali. Itu nama kiran. Itu munasabah. Inilah apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama
Wa afdalul awjuhi salasah, dan yang paling afdal apa dia antara tiga-tiga ni? Tiga jalan untuk buat haji ni, mana yang lebih afdal? Wa afdalul awjuhi salasati indal Imam Syafi'i rahimahullah wal ifrad. Bi syarti an ya'tamira fi nafsi sanah allati hajja biha, dengan syarat dia berumrah pada tahun yang sama. Tahun yang sama yang dia buat haji pada tahun tersebut. Jangan ikut tahun ni, tahun Islam tu lah. Maknanya tahun tu dah akhir lah tu. So, kita habis haji tu 13 Zulhijjah tu kira habis dah lah. Dah habis dah di Mina. Habis di Mina. Lepas habis haji tu dia buat umrah. Ada masa lagi yang dia buat umrah. Ada masa yang berbaki tu sebelum masuk tahun baru. Bukan tunggu bulan 12. Tu Masihi. Wa illa, dan jika tidak, kalau dia tak buat macam tu, sarat tamattu' wal qiran afdala minhu. Kalau dia tak buat macam tu, jadilah tamattu' dan qiran tu lebih afdal daripada dia. Waktu tu dia jadi ifradan mafdulan tadi tu. Kana ifradan mafdulan. Maknanya kalau dia tak buat umrah selepas tu. Summa ba'dahu tamattu'. Kemudian selepas haji ifrad, haji tamattu'. Lepas haji tamattu', haji qiran. Itu dari segi afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Ifrad lebih afdal, tamattu' lebih afdal, qiran, lepas tu qiran. Setengah orang dia pergi, nak ada orang pergi ke Mekah terus. Nak mudah, pergi Madinah dulu. Sebab dia tak ada sibuk dah dengan baju-baju dan apa sebagainya. Dia duduk kat Milo, dia ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru dia pergi ke Mekah. Ada orang pergi Mekah dulu. Mekah ni dia jadi sikit. Baik. Wa yustahabbu, sambung lagi sikit. Lebih kan? Jadi ya Idan? Jadi ya? Jadi nak monti ya? Pukul 8 kan? 8 nak sodak sikit sini je. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalika nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Disunatkan dia berkata, orang nak buat haji itulah muridul ihram. Wa yustahabu an yaqula ma'a zalika tu ma'an niyyah bil qalb tadi. Disunatkan dia cakap serta niat tadi tu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Makna dia annahu yustahabu li muridil hajj an yaqula bi lisanihi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lepas tu dia pun talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu taakhirih. Patu wa makna qaulil muallif rahimahullah ma'a zalika. Kata yustahabu an yaqula ma'a zalika. Ma'a zalika tu maksud apa? Ma'an niyyah bil qalb. Ini serta niat dengan hati tu. Waqad taqaddama annahu yajibu ala muridil haji an yastahdira niyyata biqalbihi. Dah lepas dah bahwasanya wajib atas orang yang mahu mengerjakan haji itu dia hadirkan niat dengan hatinya. Fan niyyatu bil qalbi ruknun wa nutqu biha sunnatun. Niat dengan hati itu rukun dan bertutur dengan niat itu sunnah. Fatu wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurih. Dan tidak sah ihram dengan haji. Nak ihram, nak niat masuk buat haji, tak boleh, tak sah kecuali pada bulan-bulan dia. Haji ada bulan-bulan dia. Apa sebut apa dalam Quran? Ashhurul ma'lumat tu. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Murad daripada ashhurun ma'lumat tu bulan-bulan yang tertentu, bulan-bulan yang maklum, iaitu bulan Syawal, bulan lepas tu bulan Zul Qa'dah dan 10 hari
daripada Zulhijjah. Itu maksud bulan-bulan yang tertentu tu. Pendapat Imam Malik dia 3 bulan. Kita 2 bulan 10 hari. Depa 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebab ambil lafaz jamak dalam Quran tu, Allah kata ashhurun. Ashhur jamak. Wa asyru Zulhijjah. Jadi bulan Syawal tak boleh lah. Maknanya kalau dia niat haji sebelum bulan-bulan ni, iaitu bulan Syawal, masuk 1 Syawal tu, tu mula dah bulan haji. Kalau dia niat waktu tu jadi, maka berlakulah apa yang dilarang buat oleh orang ihram, dia tak boleh buat. Sakit lah tu. Nak cukak bulu tak boleh 2 bulan. Tengok nak tunggu sampai tu. Tengoklah janggut dia panjang mana. Janggut tak apa lagi, misah area apa semua. Tu panjang. Ada dia niat awal. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah. Akhir sekali tu, akhir dia Fajar tu. Fajar 10 hari raya tu. 10 Zulhijjah. Wa asyru Zulhijjah. Akhir bulan-bulan haji ni, tulu'u fajri lailati an-nahari. Terbit fajar malam nahar. Hari malam ke-10 tu. Al-makna annahu la yasihul ihram bil haji fi ghairi ashhuri. Tidak sah untuk berihram dengan haji pada selain daripada bulan dia. Wa ya Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Jadi kalau dia niat sebelum bulan-bulan ni, bulan Ramadan niat haji, apa jadi? Jadi umrah. Apa ni bulan Ramadan niat haji jadi umrah. Falau ahrama bil haji fi ghairil awqat in aqada umratan, jadi umrah. Falau ahrama bil haji fi ghairi hadhihi al awqat in aqada umratan, jadi umrah. Anda pandai-pandai ya. Jadi umrah pun tak boleh gaklah buat benda-benda. Jadi niat haji rukun daripada merupakan salah satu daripada rukun-rukun haji. Tapi niat di miqat merupakan wajib haji. Boleh faham? Dua. Niat haji merupakan rukun-rukun haji. Salah satu daripada rukun-rukun haji yang 6. Niat haji di miqat. Ada kait di miqat tu, itu adalah wajib haji. Miqat ada 2, satu miqat zamani, satu miqat makani. Miqat zamani hak nilah miqat masa, iaitu waktu niat. Miqat zamani waktu niat, iaitu Syawal, Zulhijjah dengan 10 hari daripada Zulqa'dah, 10 hari daripada Zulhijjah. Adapun miqat makan ni ada beberapa tempat, saya tak sebut sini. Ada miqat ahli Yaman, ada miqat ahli Mesir, ahli Maghrib, yang mai daripada Iraq, yang mai daripada Maghrib. Jadi kita ni dia keliling lah kalau ni. Maka kita ikut jalan mana, kita tengok jalan mana. Kalau dulu orang tua kita melalui yang Lam-Lam, sebab mereka pergi Yaman dulu. Jadi mereka akan miqat di yang Lam-Lam. Itu orang Yaman. Tengok kalau orang daripada Madinah, daripada Zulhulaifah kat Bir Ali tu, dia tempat tak sama. Jadi yang kita sebut ni miqat zamani. Fal miqatu zamani lil haji yabda'u min awwali syahri Syawal wa yantahi bi tulu'i fajri yaumil 'id. Miqat zamani bagi haji mula daripada awal bulan Syawal dan berakhir dengan terbit fajar pada hari raya. Wa huwal yaumul 'ashir min syahri Dzulhijjah. Kalau dia mai lepas tu tak jadilah haji. Tapi kalau dia mai sebelum fajar tu dan lagi. Sebab waktu wukuf mula daripada zawal hari ke-9 sampailah fajar. Sampailah fajar. Allah Ta'ala a'lam.
Betul. Wa baqil arkan al-wuquf bi Arafah. Ada soalan? Ada yang tak jelas? Kalau dia niat selain daripada tempat yang ditetapkan ikut tu, dia kena dah. Dia kena dam. Dia kena dam. Kalau dia lepas, lepas tu dia tak buat ibadat haji lagi, dia patah balik, dia tak kena dam. Tapi kalau dia lepas daripada kawasan miqat tu, lepas tu dia dah buat ibadat haji dah, tu dia kena dam. Dia kena patah balik lah. Ada perbahasan dia, ada tafsir dia lagi. Cuma secara mudah, kalau dia tak niat di tempat, dia kena dam. Sepatutnya dia lalu dia kalau orang Zulhulaifah tu, Bi'r Ali, Abyar Ali tu, sekejap dalam berapa kilometer daripada Madinah. 15 minit, 10 minit sampai dah. Jadi sampai situ, lepas tu dia jalan, dia tak niat sampai melepasi tempat tu. Jadi kalau tak lepas, dia kena patah balik. Tak patah balik, dia teruskan, dia kena dam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.